Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pagi tadi saya mendapat sebuah video TikTok di mana Ustaz Wadi Anwar ada menerangkan tentang sebuah doa yang bagus, yang ini Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang bagus. Lalu apa pula yang saya nak buat video ni? Setelah saya menonton video TikTok yang ringkas itu, saya dapati ada beberapa perkara yang hendak diulas ataupun yang ditanya soalan, ya. Jadi saya pun membuat video ini dengan menggunakan drone. Jadi bila guna drone ni saya nampak kecil sajalah, ya. Baik, pertama sekali hadis yang dibacakan memang hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban dan lain-lain. Ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Shu'aib Arnaud. Tidak ada masalah. Cuma ada perbincangan yang ingin saya tekankan di sisi para ulama tentang perkataan dubur solat yang ada dalam hadis tersebut, ya. Okey, hadis tersebut Rasulullah SAW berwasiat kepada Muaz agar jangan meninggalkan di dubur setiap solat bacaan doa itu. Maka bilakah dubur itu? Para ulama berselisih pandangan dan ringkasnya ada dua pandangan. Pandangan pertama menerangkan bahawa ia selepas memberi salam. Dubur ini selepas memberi salam, dan ini adalah juga pandangan para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apakah hujah mereka? Hujah mereka ialah ada banyak hadis-hadis lain yang menerangkan, di mana Rasulullah SAW menerangkan tentang zikir-zikir, dan hadis-hadis tersebut juga menggunakan perkataan dubur. Bererti ia sesuatu yang dibaca selepas solat. Okey, selepas memberi salam. Ini hujah yang pertama ataupun pandangan yang pertama. Pandangan kedua berkata ia terbahagi dua. Okey, jika yang dimaksudkan ialah zikir, maka dubur bermaksud selepas memberi salam. Namun jika ia bermaksud doa permohonan, doa permohonan di mana seorang hamba itu ada hajat yang ingin dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia berada dalam solat yang ini selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Okey, dalam tasyahud akhir sebelum memberi salam. Apa pula hujah pandangan kedua ini? Mereka membandingkannya dengan sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dan mereka mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa selepas solat. Apa yang baginda lakukan ialah berdoa ketika sujud dalam solat dan juga di tasyahud akhir sebelum memberi salam. Adapun berzikir, sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir selepas solat, yang ini selepas memberi salam. Jadi perkataan dubur ini mengikut pandangan yang kedua, ia bergantung apakah ia doa hajat ataupun ia zikir. Jika doa hajat, maka ia adalah selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Adapun jika ia adalah zikir-zikir, maka ia selepas memberi salam, ya. Baik, di sini saya nak highlight satu perkara lain tentang doa. Doa pun ada dua jenis. Satu adalah doa yang berbentuk zikir ataupun puji-pujian. Sebagai contoh yang kita biasa bacakan, Allahumma antas salam wa minkas salam sehingga akhir. Itu adalah doa pujian. Doa hajat ialah apabila kita sendiri ingin memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ bezanya. Okey, jadi tentang doa yang diajar, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali, apakah ia zikir atau ia doa? Kalau kita dengar video TikTok Ustaz Wadi Anwar, apabila beliau membacakan hadis itu, beliau berkata doa. Tetapi apabila beliau menghuraikan, beliau menyebutnya sebagai zikir. Tetapi jika kita mengkaji, meneliti kandungannya, Allahumma, ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala zikrika, untuk berzikir kepada engkau, wa syukrika, untuk bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan memperindahkan, memperbaiki ibadah kepada engkau. Ia adalah doa permohonan. Jadi ia adalah doa dan bukannya zikir. Maka jika adalah doa, jika ikut pandangannya pertama, jika ikut kelaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia dilaksanakan dalam solat selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Pun begitu, kita mengiktiraf juga
pandangan kedua, pandangan mazhab Syafi'i yang berkata ia adalah doa yang dibaca selepas salam. Maka selepas kita memberi salam, kita berzikir, lalu kita pun berdoa dengan doa tersebut. Jadi ia bukanlah zikir tetapi doa, antara doa yang dibaca selepas solat, ya. Baik, poin seterusnya yang saya nak tekankan ialah meskipun kalau kita nak katakan ia adalah zikir, katakanlah ia adalah zikir, ya, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk untuk mengatakan bahawa ia mesti dibaca sebaik saja setelah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tidak ada. Sebab kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang juga mengajar tentang zikir-zikir selepas solat, hadis-hadis tersebut juga baginda menggunakan perkataan duhur. Okay? Macam ayatul kursi ke, surah-surah pelindung, Qul bil falaq, Qul bin nas. Tetapi kita tidak membacanya sebaik saja selepas memberi salam. Jadi sekali lagi saya tekankan, seandainya hendak dikatakan bahawa ini adalah zikir, okey, kalau nak katakan okey tak apa silakan, tetapi ia bukanlah dibaca sebaik saja setelah memberi salam. Bahkan yang lebih tepat berdasarkan hadis-hadis yang lain, yang sebaik saja dibaca setelah memberi salam ialah Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sehingga akhir, ya. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang ingin saya tekankan tentang maksud dubur. Apakah ini doa atau zikir, dan bilakah masa sepatutnya kita baca. Okey, baik, poin seterusnya. Pada minit 2.35 Ustaz Wadi Anwar ada menerangkan tentang zikir yang sebelum ini lazim beliau baca, yang diajar oleh tok-tok guru dan ustaz-ustaz, yang mana zikir tersebut ialah ayat terakhir daripada surah Al-Isra, ayat 111 surah Al-Isra. Okey, bacaan sahih daripada Al-Quran. Tapi mana pula mari ajaran yang kata ia dibaca sebaik saja selepas salam? Okey, ada sebuah hadis yang menganjurkan sedemikian. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya yang berjudul Ad-Du'a. Okey, kitab Ad-Du'a, kitab yang menghimpun doa-doa dan zikir-zikir. Dan di situ ada sebuah riwayatnya daripada Abu Hurairah. Okey, nombor hadis, rujukan lanjut ada saya bagi di bahagian description bagi video ini. Cuma hadis tersebut adalah dhaif. Dia memiliki dua kelemahan. Pertama, dalam perawinya adalah seorang dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq, ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Ishaq. Beliau adalah seorang perawi yang terkenal melakukan tadlis, dan dalam sanad ini beliau meriwayatkan hadis menggunakan perkataan an ataupun anah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang lagi perawi dalam sanad itu yang majhul, yang tidak dikenali. Jadi riwayat tersebut adalah dhaif. Bagi sesiapa yang hendak mengamalkannya, atas dasar boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif, okey, dipersilakan, tetapi utamakanlah, give priority kepada hadis-hadis sahih terlebih dahulu. Untuk kita berzikir dengan hadis-hadis sahih dulu, kemudian barulah hadis yang dhaif. Sebab kadang-kadang selepas solat kita ada urusan, kita macam tergesa-gesa, kita hanya membaca sebahagian zikir. Alangkah ruginya sebahagian zikir yang kita baca itu ialah zikir yang dhaif. Padahal patutnya kita baca yang sahih. Kita beri prioriti kepada yang sahih dulu, kemudian barulah yang dhaif itu, ya. Okey. Baik. Kemudian yang ini soalan pula. Tadi ulasan. Sekarang ini soalan pula. Soalan saya pada minit 1.08. Ustaz Wadi Anwar berkata, saya quote, ya. Beliau sebelum tu menerangkan bahawa di kebanyakan masjid yang beliau pergi semenanjung sehingga ke Sarawak, tidak ada yang berzikir dengan zikir tersebut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya bila dengar dalam hati saya berbisik, memanglah tak dengar kot, sebab dia orang baca dalam solat selepas tasyahud, sebelum beri salam, atau mereka baca sebagai doa, mereka tidak menganggapnya sebagai zikir. Okey, tak mengapa. Lalu Ustaz Wadi menerangkan ada satu tempat dia pergi, Masjid Matin di Perlis, yang ada mengamalkannya. Okey, tapi yang menarik perhatian saya ialah cara Ustaz Wadi menerangkannya, iaitu beliau berkata, saya quote, boleh rujuk, ya, minit 1.08 dan seterusnya. Beliau berkata tempat itu Masjid Matin
bukan masjid hak Wahabi punya, tetapi hak Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia di Perlis, tetapi dia kubu Ahli Sunnah wal Jamaah di sana. Perkataan ataupun ayat Ustaz Wadi ni bila saya dengar terus tertanya ataupun timbul soalan dalam fikiran saya. Pertama sekali, adakah masjid Wahabi? Adakah masjid yang dibezakan antara masjid Wahabi dengan masjid Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab kenyataan ini kalau tidak dibawakan dengan bukti yang nyata, kriteria yang membezakan yang nyata antara masjid Wahabi dengan masjid Ahli Sunnah wal Jamaah, ia akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Sekarang umat Islam pun kalau ada yang alertnya dengar, ada masjid Ahli Sunnah, ada masjid Wahabi ya. Oh, sekarang ni aku mestilah nak pergi masjid Ahli Sunnah, takkan nak pergi masjid Wahabi. So soalan saya sekarang ni, apakah ciri-ciri masjid Wahabi? Supaya kita dapat kenal, supaya kita dapat mengelak daripada menghadiri solat berjemaah di sana, supaya kita juga dapat membuat laporan kepada Jabatan Agama Islam Negeri yang menjaga hal ehwal takbiran masjid surau kan, supaya mereka juga dapat membuat siasatan. Jadi soalan saya kepada Ustaz Wadi, apakah ciri-ciri masjid Wahabi yang membezakannya dengan masjid Ahli Sunnah wal Jamaah? Serius ni tu. Sebab ini adalah kenyataan yang memecah belah kaum umat Islam. Bukan sebab sekarang ni, sebelum ni Ustaz Wadi memanglah dok kompang tentang Wahabi bahaya kan. Sekarang ni kita pun tak tahu Wahabi tu bahaya, macam mana bahaya, siapa Wahabi. Sekarang ni ada masjid Wahabi. Jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri masjid Wahabi tersebut supaya kita dapat elak daripada menghadirinya, kita dapat membuat laporan supaya siasatan dapat dilakukan, dan jika betul Wahabi, tindakan-tindakan dapat dilakukan. Itu yang pertama. Soalan kedua pula, masuk tentang negeri Perlis lah balik. Sebab Ustaz Wadi cakap, saya baca sekali lagi ya, tempat itu Masjid Matin, bukan masjid hak Wahabi punya, tapi hak Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia di Perlis, tapi dia kubu Ahli Sunnah wal Jamaah di sana. Jadi alang-alang dah sebut Perlis, Wahabi, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya nak tanya saja to clarify your statement. Perlis ni negeri Wahabi kah yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Dan masjid-masjid di sana masjid Wahabi kah kecuali satu masjid ni Matin tersebut? Okey, ini adalah satu lagi soalan dan saya pandang berat perkara ini. Sudah tiba masanya kita berhenti daripada tuduh-tuduh Wahabi sehingga orang pun tertanya-tanya apa, siapa, bagaimana Wahabi. Bila minta specification, cakaplah mana masjid Wahabi, siapa Wahabi, tak mahu pula cerita. Negeri mana Wahabi, menafikannya. Kemudian keluar lagi statement-statement seperti ini. Jadi ini 2-3 soalan yang timbul di fikiran saya apabila saya mendengar. Tuan-tuan dan puan-puan, link bagi video TikTok ini ada saya bagi di bahagian description. Demikian juga nota-nota lain tentang nombor hadis, khilaf yang berlaku dan sebagainya ya. Baik, moga-moga sedikit ulasan saya ini bermanfaat. Okey, sedikit ulang kaji. Okey. Hadis Nabi SAW berwasiat kepada Muaz bin Jabal untuk membaca pada setiap dubur solat. Setiap dubur solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ia adalah hadis yang sahih. Cuma timbul perbincangan, perselisihan di kalangan para ilmuwan, bilakah yang dimasukkan sebagai dubur solat. Sebab dubur kita tahu adalah satu anggota yang berada di hujung tubuh badan kita, tetapi ia masih duduk di dalam, dia tak terkeluar. Maka atas dasar itu ada yang berkata ia masih dalam solat tetapi di hujung. Yang ini selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Dan ini selari dengan praktik Nabi SAW. Ada juga yang berkata dubur ini letaknya di luar solat. Sebab ada banyak hadis-hadis Nabi yang ketika mengajar zikir-zikir yang dibaca selepas solat, zikir-zikir yang dibaca selepas solat, baginda juga menggunakan perkataan dubur. Jadi memang ada khilaf di situ. Kita boleh pilih antara dua pandangan ini yang mana hendak diamalkan. Kemudian, sebelum ni saya tak tahu ada khilaf pun. Tetapi berdasarkan kenyataan Ustaz Wadi tersebut, timbul persoalan. Ini doa ke zikir? Saya tengok ni, ini adalah doa. Jadi jadikanlah ia sebagai satu doa, bukan sebagai satu zikir. Pun begitu, kalau nak jadikan zikir pun, maka tidak ada dalil, tidak ada qarinah, tidak ada bukti bahawa ia patut dibaca sebaik saja setelah memberi salam ke kanan dan ke kiri.
tidak ada dalilnya. Sebab kalau nak dikata dubur, hadis-hadis lain yang menganjurkan zikir selepas solat juga menggunakan perkataan dubur. Kemudiannya sebuah lafaz zikir lain yang Ustaz Wadi ceritakan, itu riwayat Imam At-Tabarani, dalam sanadnya memiliki kelemahan. Dalam sanadnya ada kelemahan. Kalau nak diamalkan, dipersilakan bagi yang mahu mengamalkannya. Cuma berilah prioriti, berilah keutamaan kepada zikir-zikir berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian ada masa lagi nak baca yang daif, dipersilakan. Dan yang terakhir yang saya pandang serius sebenarnya ialah tentang adanya masjid Wahabi, adanya masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah perpisahan, ini adalah perpecahan. Jadi soalan saya ialah, apakah ciri-ciri masjid Wahabi? Apakah ciri-ciri masjid Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab bila dibezakan pun, sebab dalam video yang lain saya juga ada buktikan bahawa Ustaz Wadi beliau mengeluarkan Wahabi daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekarang beliau pula menerangkan bahawa ada dua masjid berasingan. Jadi kita nak tahu apakah bukti. What is the evidence for you to separate these two mosques? Is it just a false allegation or you have some solid proof behind it? Okay? Pun begitu. Nanti dulu nak habis dah kan? Lama dah ni. Okay. Video TikTok tu saya tak tahu bila punya rakaman. Mungkin lama. Dan jika Ustaz Wadi Anwar telah pun membuat pembetulan ataupun menarik balik kenyataannya ataupun memperhalusinya dengan lebih jelas ke apa ke, sila maklumkan kepada saya boleh tarik balik soalan-soalan saya tentang Masjid Wahabi dan Masjid Ahli Sunnah wal Jamaah ini ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh stop ah.